Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa anaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan sidang jamaat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita duduk dalam majlis tazkirah ringkas sebelum kita melaksanakan fardu Jumaat sebentar nanti. Kesempatan ini saya mengambil satu ayat Al-Quran yang menceritakan tentang masa ataupun umur. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang masa, iaitu surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. 3 ayat. Ayat ini namanya ayat Makkiyah, yang diturunkan di Makkah, menceritakan tentang masa. Kalau ikut waktu semayang, ada waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu ma'arib dan waktu isyak. Dan itulah berputarnya masa itu berdasarkan kepada waktu-waktu solat yang diperuntukkan kepada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Quran atau dalam ayat ini dengan wal 'asr, demi masa, ya. Asar, ya, demi masa. Sesungguhnya innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu rugi. Kenapa rugi? Illal ladzina amanu. Yang tak rugi kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat. Kemudian orang-orang yang melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal kebajikan. Dan seterusnya mereka yang watawasaw bil haqq, iaitu mereka yang berpesan setelah beriman mereka, kemudian melakukan amal-amal yang baik, amal yang soleh, kemudian mereka berpesan dengan hak, dengan kebenaran. Maknanya bila kita nak berpesan dengan kebenaran, maka kita kena dahului dengan kebenaran itu. Dan seterusnya watawasaw bis sabri, kemudian mereka yang berpesan-pesan, ya, dengan kesabaran, iaitu kesabaran dalam menghadapi kehidupan ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala pinjamkan umur kita, ya, daripada kita dilahirkan hinggalah kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi detik-detik umur itu berlaku daripada masa-masa yang disebutkan tadi. Jadi kita tak tahu bila masa umur kita, ya, bila banyak masa umur kita tak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Jadi nak menjelaskan kepada kita dalam ayat ini bahawa umur itu kalau diikut dalam tafsir Ar-Rahman diibaratkan semacam mana modal yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada kita. Jadi modal itu mungkin 20 tahun,
mungkin 30 tahun, mungkin 40 tahun, ya. Itu modal, ya. Jadi akan rugilah kalau sekiranya modal itu tidak dimanfaatkan, diisi dengan perkara-perkara yang boleh mendatangkan keuntungan. Jadi jangan modal yang diberi itu lesap begitu sahaja, tak ada keuntungan. Jadi apa keuntungan yang kita nak cari, iaitu keuntungan untuk menjadikan modal kita supaya kita jangan jadi orang yang rugi, modal kita bertambah untuk jamin kita di hari akhirat, iaitu yang pertama beriman. Illal ladzina amanu, orang yang beriman, alhamdulillah kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Hadis pendek menyebutkan man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa kata la ilaha illallah masuk syurga. Alhamdulillah. Setakat itu yang kita dapat maklum daripada firman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beriman bukan hanya setakat beriman saja dengan pengakuan bahawa Allah itu Tuhan kita, bahawa Rasulullah itu Nabi kita, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya setakat pengakuan sahaja, tidak bermakna kalau kita tidak ikuti dengan ikutan, ya, dengan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi iman tidak akan sempurna kalau hanya sekadar kita hanya mengaku sahaja, tapi pelaksanaan ibadatnya kita tidak laksanakan. Jadi untuk melengkapkan iman itu, mantap keyakinan itu, maka kita kena ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakin dengan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, seperti mana yang kita sambut pada bulan ini, bulan Maulid Rasul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk beri rahmat ke seluruh alam. Jadi ciri-ciri rahmat yang akan dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah ikutan yang perlu kita ikut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita akan dapat, yang hasilnya daripada nikmat-nikmat hidup kita lah. Nikmat kita boleh bernapas, nikmat kita Islam, nikmat kita iman, itu nikmat yang kita dapat, ya, hasil dia. Jadi kalau umur kita yang dipinjamkan itu kita tak gunakan ke arah untuk beriman, ke arah untuk nak melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, ya, maka rugilah kita. Tak ada apa yang kita boleh bawa untuk nak menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa keyakinan kita, tanpa ibadat yang kita lakukan berdasarkan kepada keyakinan kita kepada Allah dan Rasul kita. Kemudian setelah itu kita disuruh mengingatkan, selepas kita faham tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang amalan-amalan, kita diingatkan tentang yang hak, yang benar. Apakah yang benar? Dan yang benar itu kita mesti sampaikan. Bukan hanya setakat kita melaksanakan kebenaran itu, maka kita kena sampaikan, menjadi da'i. Allah sebut dalam Al-Quran, sebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut balighu anni walau ayah. Jadi maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan risalah Allah, dan Nabi pesan kepada kita, sampaikanlah walaupun satu ayat. Apa ayatnya? Iaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan pesanan yang melakukan kebenaran, yang hak, yang patut kita lakukan, yang kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita. Apa yang hak itu? Solat itu hak Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu hak Allah Subhanahu wa taala. Bercakap benar itu hak Allah Subhanahu wa taala. Makan yang halal itu hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena melakukan, bukan hanya setakat kita melakukan hak-hak itu, kita kena menyampaikan hak itu kepada orang lain, kepada orang yang kita dipertanggungjawabkan. Contohnya kalau pemerintah menyampaikan kepada rakyatnya, kalau ketua kampung menyampaikan kepada anak buahnya, begitulah seterusnya.
Kalau kita sebagai seorang suami menyampaikan hak-hak itu kepada isteri, kebenaran-kebenaran itu kepada isteri dan anak-anak kita, ya. Dan yang keempat iaitu watawassaw bis sabri, berpesan dengan kesabaran. Nak melakukan kebaikan, nak melakukan, kita kata nak mengelakkan daripada kejahatan, itu bukan satu benda yang mudah. Kena banyak sabar. Sabar melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita boleh terhalang untuk datang sembahyang Jumaat pada hari ini, tapi kerana kesabaran kita, kesungguhan kita, maka kita boleh sampai untuk solat berjemaat pada hari ini. Itu dalam melaksanakan ibadat. Dalam nak melaksanakan, kita katakan menegah perintah Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang Allah tegah. Yang tegah itu yang kadang-kadang kita susah nak halang diri kita. Ya, kalau orang Melayu kata yang nak ditegah tu, hak yang dilarang tu yang dia nak buat sangat. Kalau kita larang tu, itu yang dia nak buat sangat. Kan? Allah tegah, Allah larang benda itu yang dia nak buat sangat. Jadi kalau dia buat benda itu, maka dia akan jadi rugi. Itu dia kata innal insana lafi khusrin, manusia akan jadi rugi sebab Allah larang dia buat. Rugi apa? Rugi dunia dan juga akhirat. Ya. Jadi kenapa? Kerana pengisian kepada masa yang Allah pinjamkan, iaitu umur yang Allah pinjamkan kepada dia itu tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi itulah tuan-tuan dan tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sedikit tazkirah ringkas berkenaan dengan ayat wal as. Kita selalu baca wal as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Allah pesan, intisari daripada ayat ini, Allah pesan kepada kita bahawa umur kita ini sangat berharga. Jangan kita jadikan umur kita ni orang yang rugi. Allah sebut dah ruginya, kecuali Allah kata tak ruginya kecuali kamu beriman, ya, dengan Allah, melakukan amal soleh, solehat, apa yang Allah perintah, dan berpesan-pesan dengan yang hak, yang benar, kemudian berpesan-pesan dengan yang kesabaran, ya. Jadi sebagai dai lah kita kepada yang lain. Itu sebagai pengajaran kepada kita daripada ayat ini. Maka marilah kita menjadi orang yang menolak kerugian dalam kehidupan kita. Kita nak bina keuntungan. Apa keuntungannya? Iaitu 4 benda tadi: beriman, amilus solihat, menegakkan kebenaran, kemudian kesabaran, berpesan dengan kesabaran dalam menghadapi kehidupan untuk nak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan nak mengelak daripada tegahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat pengajaran kepada kita pada tengah hari ini, walaupun sekejap, ya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu daripada kelemahan daripada diri saya. Minta ampun, minta maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.